Okay, Assalamualaikum dan selamat malam. Hari ini kumpulan saya akan menerangkan tentang PUA 6022 iaitu komunikasi dan penyiaran dalam Islam. Ini adalah projek kami iaitu jenis penilaian projek 50% sesi webinar. Tajuk projek kami ialah pergaulan bebas. Nama ahli kumpulan kami ialah, nama pelajar dalam ahli kumpulan kami ialah Husna Adawiyah binti Muhammad Fauzi, Fong Karpeng, Nur Aina binti Arif, Nurul Atika binti Nur Hadi dan Intan Nur Fatihah binti Qadri. Ini merupakan isi kandungan yang terdapat di dalam projek kami. Yang pertama ialah pengenalan. Yang kedua tentang maklumat aktiviti. Yang ketiga tentang pengisian program. Yang keempat ialah keberkesanan program. Yang kelima tentang masalah-masalah yang dihadapi ketika program berjalan. Yang keenam ialah cadangan penambahbaikan untuk program. Yang ketujuh ialah pencapaian program. Yang ke-8 ialah kesimpulan. Dan yang terakhir nombor 9 ialah senarai nama peserta yang telah datang ke program kami. Terusnya pengenalan Intan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya akan menerangkan pengenalan yang dibuat oleh kumpulan kami. Sejak akhir-akhir ini, kes melibatkan masalah tingkah laku seksual remaja di Malaysia semakin membimbangkan. Pergaulan bebas yang bebas dan hubungan seks sebelum nikah semakin menular di kalangan masyarakat Malaysia. Penularan gaya hidup barat ini telah menjadi ikutan dan kebanggaan generasi muda alaf baru. Apa tidaknya hampir setiap hari dekat akhbar-akhbar seperti Berita Harian dan Utusan Malaysia malah viral di internet seperti ritual seks di pantai, pesta minuman arak, gadis top up, pengakuan gadis hilang dara, peristiwa ditangkap basah dan sebagainya menjadi paparan umum masyarakat. Golongan muda-mudi kini tidak lagi segan silu mendedahkan tubuh sehingga berani memaparkan aksi dalam video klip di internet seperti bergelek di TikTok. Soalannya, apakah remaja dan muda-mudi di Malaysia kini menganggap bahawa perbuatan terlanjur atau perzinaan sehingga 2 hingga 3 kali mengandung merupakan satu budaya biasa dan ibu bapa perlu berfikir terbuka untuk menerimanya. Oleh itu, pihak kerajaan Malaysia perlulah mencegah perbuatan ini daripada berleluasa. Dan seterusnya untuk maklumat aktiviti. Maklumat aktiviti. Nama program yang kami adakan adalah e-ceramah pergaulan bebas. Tarikhnya adalah 9/10/2020. Tempat yang kami buat adalah di Microsoft Teams ataupun MS Teams. Dan anjuran dibuat daripada kumpulan 1 iaitu daripada DRM5. Seterusnya pengisian program. Program ini dilaksanakan untuk berkongsi kepada pelajar mengenai pergaulan bebas. Kami menerangkan apa itu pergaulan bebas, akibat, kesan, cara mengatasi pergaulan bebas dan peranan orang sekeliling mengenai pergaulan bebas ini. Kami menggalakkan remaja untuk mendengar perkongsian ini kerana kebanyakan remaja yang terdedah dengan keadaan ini. Seterusnya, ini gambar-gambar yang kami kongsi dengan pelajar tentang pergaulan bebas ni. Ini gambar-gambarnya juga. Kami juga ada buat aktiviti untuk tengok kefahaman diorang tentang pergaulan bebas ni. Seterusnya, keberkesanan program. Kami ada buat aktiviti TV yang disertai oleh peserta untuk mendapatkan diorang tambah ilmu pengetahuan mereka dan menguji kefahaman mereka.
Selepas kami buat perkongsian, kami ada buat sesi pertanyaan. Apa yang mereka tanya, kami jawab. Sesi pertanyaan yang dijalankan untuk memastikan peserta mendapat input daripada kami hasil daripada program yang dijalankan. Okey. Kita teruskan dengan masalah-masalah yang dihadapi dan cara untuk mengatasinya. Masalah pertama yang kami hadapi adalah masalah teknikal. Masalah teknikal seperti tak boleh nak mengajak peserta luar untuk menyertai kami, dan cara mengatasi kami adalah kami mengatasinya dengan cara mengajak pelajar Politeknik Sultan Azlan Shah saja dan daripada semua jabatan. Ini kerana sebab peserta luar tak dapat nak sertai. So, jadi kami mengambil inisiatif untuk mengajak dan memanggil pelajar-pelajar Politeknik Sultan Azlan Shah dari jabatan dari Jabatan Perdagangan dan jabatan-jabatan lain. Kemudian masalah yang kedua yang kami hadapi adalah lokasi pembentangan yang tidak sesuai. Ini kerana disebabkan masalah disebabkan COVID-19 ni, jadi kami terpaksa membuat pembentangan dari rumah dan keluasan tempat yang kami ada tu agak terhad. Jadi kami terpaksa mencari kawasan yang berlatarkan dinding putih untuk kelihatan lebih kemas dan baik. Dan masalah yang ketiga pula adalah perubahan masa. Perubahan masa ini kerana kami bermula lewat sedikit sebab mempunyai masalah teknikal, dan kami mengatasinya dengan menenangkan peserta agar bersabar untuk menunggu program tersebut bermula. Okey, seterusnya. Penambahbaikan program pula adalah selepas menjalankan program tersebut, kami fikir kami memerlukan rangkaian internet yang sangat tinggi, jadi tidak berlakulah masalah teknikal seperti masalah untuk mengajak lebih ramai peserta, dan masalah yang penambahbaikan seterusnya adalah masa. Masa kita mesti betul-betul tetap kalau pukul 9 tu kita dah start mula dah. Jadi kita kena pastikan dululah rangkaian internet tu kena kuat, baru masa yang kita jalan tu tepat, baru kita boleh start on time. Kemudian mencari tempat. Kita kena mencari tempat yang sesuai untuk menjalankan sesi pembentangan ni supaya semua ahli panel berasa selesa semasa menyampaikan perbincangan mereka. Itu saja. Kesimpulan yang untuk pertama kita rasa pergaulan bebas ni dia memberikan keburukan berbandingkan kebaikan dalam kalangan remaja. So benda ni kita tak boleh sentuh apa-apa. Lepas tu next yang kita untuk peran kita punya untuk ibu bapa kerajaan dengan sekolah kita kena mengambil tindakan yang sesuai untuk mengatasikan masalah tersebut. Yang ketiga, benda ni kalau kita terus berluasakan, dia akan menjamakan imej yang Malaysia sebagai satu negara yang Islam berkemuka di dunia. Yang kesimpulan yang satu lagi untuk macam harap semua orang boleh faham apa yang kita disampaikan, yang tadi kita ada menerangkan apa masalah yang kita dihadapi dengan yang cara kita untuk menyelesaikan tu. So itu je. Next. Senarai nama pelajar. Kita dekat sini total ada 56 pelajar. 5 yang penceramah iaitu kita 5 orang. Lepas tu yang banyak orang yang join untuk yang tim penceramah ni yang semua yang jabatan perdagangan yang kebanyakan. Lepas tu tapi dia ada JKA, JKM dengan JKI pun ada join yang kita punya ceramah ini. Harap ceramah ni boleh bagi yang kesedaran untuk membina satu kesedaran yang tentang pergaulan bebas tentang ni.
Okay, Assalamualaikum dan selamat malam. Terima kasih kerana menyertai live stream kami untuk ceramah pada malam ini. Okey, subjek untuk malam ini ialah komunikasi dan penyiaran Islam. Tajuk ceramah kami ialah pergaulan bebas. Pensyarah khusus untuk subjek ini bagi pensyarah kami namanya ialah Puan Siti Nadia. Okay, nama ahli kumpulan kami, nama saya Husna Adelia binti Muhammad Fauzi. Nama saya Fong Kaping. Nama saya Nur Aina binti Arif. Nama saya Intan Istiha. Nama saya Adi. Pengertian pergaulan bebas dari segi agama ialah proses bergaul dengan orang lain tetapi melebihi batas. Melebihi ikatan batasan pergaulan. Ciri-ciri pergaulan bebas. Yang pertama, perilaku yang tidak baik. Yang kedua, terjebak dengan pesta dan menggunakan bahan terlarang. Yang ketiga, memakai pakaian yang menjolok mata dan terbuka. Yang keempat, melawan jika keinginannya tidak terpenuhi, rasa malasnya berlebihan dan selalu merasa sombong. Terima kasih. Kita pergi ke faktor penyebab pergaulan bebas pula. Okay, first pengaruh rakan-rakan. Sekarang ni banyaklah remaja ni dia banyak habiskan masa dengan kawan-kawan sebab mostly kita buat student kan, kita habiskan masa dengan kawan sebab ada yang duduk kat kamsil, duduk dekat rumah sewa, asrama. So mostly diorang habiskan masa dengan kawan-kawan bukan dengan family. Kecuali yang tinggal kat rumah tu lah. Okay, first adalah berzina. Berzina ni apabila hubungan sosial tidak dijaga, maka kita sebagai manusia, kita ni manusia insan yang lemah. Kita pun akan terjerumuslah melakukan dosa iaitu penzinaan. Saya rasa dalam ni semua dah tahu kan maksud zina tu apa kan? Okay. Selain itu, zina juga boleh berlaku apabila kurang mendapat perhatian atau kawalan daripada ibu bapa. Zina ni dia bahayalah untuk remaja-remaja sebab dia macam nanti bila diorang berlakunya zina, so akan maruah pun akan tercemar, lepas tu akan berlakunya pembuangan bayi. Okay, cara mengatasi pergaulan bebas ni, first peranan ibu bapa. Ibu bapa ni dia kenalah kena kawal anak ni tau. Macam anak tu keluar dengan siapa, anak tu berkawan dengan siapa. So ibu bapa dia kena tahu siapa anak-anak tu berkawan. Kalau contohnya kan, bila ibu bapa kata, kau jangan kawan dengan ni, janganlah kawan sebab ibu bapa ni yang tahu tau siapa yang patut kau berkawan, siapa patutnya kau tak berkawan. Peranan pihak terlibat untuk mengatasi masalah pergaulan bebas antaranya media. Media pun dia mainkan peranan penting juga dalam kita nak atasi masalah pergaulan bebas ni. Penggunaan media ni perlu menggunakan konten isi kandungan yang bersesuaian. Contohnya kalau kita buat konten yang contoh 18 tahun ke atas ke? Yang macam ada kandungan yang tak sepatutnya ditayangkan, maybe kena letakkan private ataupun had umur tertentu je boleh tengok. Benda ni keluarga dia kena memberi kasih sayang yang semasa kita membesar agar kita boleh menjadikan seorang yang penyayang. So ibu bapa dia kena macam kalau ibu bapa kita memberi tumpuan kepada pekerja ni saja, dia tak ada bagi tumpuan bagi kita sendiri, itu akan jadi kita sendiri akan rasa ibu bapa kita tak sayang kita, saudara kita tak sayang kita. So remaja dia akan rasa mudah terlibat dekat gejala buruk lah. So kesimpulan pergaulan bebas dalam kalangan remaja kini banyak memberi keburukan berbanding kebaikan. Yang demikian, semua pihak terutama ibu bapa, sekolah, kerajaan sendiri perlu mengambil inisiatif yang sesuai bagi mengatasi masalah ini. Nak tanya, apakah langkah kerajaan nak membendung isu pergaulan bebas ni? Macam cara-cara lah kerajaan kena buat untuk cegah benda ni. Sebenarnya dia dah macam-macam. Kalau kita tahu kan macam-macam dah kerajaan buat.
buat slot agama, bagi ceramah, apa semua, tapi tak jalan juga. So, kerajaan dah jalankan tugas, ini diri sendiri. Depends kat orang Depend, tu. yes. Dia nak dengar ke tak? Macam So, diri sendiri yang kena ubah. Kita dah tahu kan keburukan dia macam mana. Untuk penutup, terima kasih kepada yang masuk live kami di Teams ni, dan terima kasih juga kepada soalan-soalan yang ditanyakan. Saya harap soalan yang telah anda tanya itu dijawab dengan sempurna oleh pihak kami. Jika ada salah dan silap, minta maaf. Yang baik daripada Allah dan yang buruk daripada kami sendiri. Hanya 5 minit sahaja. Video yang penuh tu kita boleh tekan link ni. Lepas tu kita boleh tengok video yang penuh untuk hari tu kita mengadakan ceramah penggaulan bebas. So video ni kita ada just ringkas. Lepas tu kita ada dari pendahuluan sampai penutup kita. Lepas tu kita ada terangkan ciri-ciri pergaulan bebas, masuk pergaulan bebas dan faktor-faktor yang menjadikan masalah pergaulan bebas dan apa kesan-kesan yang kalau benda pergaulan bebas ni berlaku. Lepas tu dia akan apa kesan yang kita kena tanggungkan. Lepas tu macam mana cara untuk mengatasi untuk ambil peran untuk mengatasikan masalah tersebut ni. Saya menerangkan yang pasal kesimpulan yang satu keseluruhan punya tentang ceramah ni pergaulan bebas tentang punya satu keseluruhan kesimpulan. Lepas tu kita pun ada buka slot pertanyaan yang bagi pelajar yang tanya soalan yang mereka yang tak faham atau keliru, lepas tu rasa nak tanya kita, lepas tu kita sebagai satu penceramah kita akan cuba menjawabkan mereka punya soalan yang ikut kita punya ilmu kita sendiri. Lepas tu kita akan cuba bagi sikit tindakan atau nasihat-nasihat yang sikit-sikit. Itu saja. Terima kasih. Itu saja pembentangan kami pada kali ini, dan jumpa lagi pada masa akan datang. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.